Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Surya. Selamat datang. Siapa lagi? Puan Siti Zainun, Puan Rosyada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Siti Zainun Amir. Okey, siapa lagi? Kawan-kawan kita yang dah sampai. Ya, alhamdulillah bertemu lagi. Pada pertemuan kita yang ke-64 Okey, hari ini merupakan siri ataupun sesi kita yang ke-64 hari Sabtu 4 Julai 2020. Waalaikumsalam. Selamat datang Puan Rosyada. Lama tak jumpa di alam maya. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita malam ni. Hari kedua hari ni 4 bulan, hari kedua umat Islam dibenarkan untuk berjemaah di masjid-masjid dan juga di surau-surau kan, walaupun dihadkan kepada, kalau di surau dihadkan cuma kepada 40 orang, tapi alhamdulillah kita dah diberi kebenaran kan untuk berjemaah. Hari ni hari yang kedua lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat Puan Nursiah Nurdin, selamat datang. Okey, sebelum kita bermula dengan lebih lanjut, Waalaikumsalam Cik Kamaruzzaman. Cik Kamaruzzaman Muhammad Ali. Okey. Boleh saya dapatkan feedback audio dan visual? Jelas audio dan visual, suara dan juga video. Paparan gambar jelas Maaf Ustaz, saya dah skip banyak kelas. Sesi petang memang susah nak join. Okeylah, tak apa, nak buat macam mana kan. Tak ada masalah. Okey. Puan Siti Zainun, kenapa muka macam tu? Siapa lagi dah ada? Boleh saya dapatkan feedback? Saya nak tahu maklum balas, feedback, respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Suara dan juga gambar, audio dan visual. Jelas Waalaikumsalam Puan Nur Aini Abdul Ghafar. Jelas kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini first time dapat solat Jumaat di surau. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, Puan Rosyada, Puncak Alam, bos clear, alhamdulillah. Kawan-kawan kita yang lain macam mana? Okey, semua okey Kalau okey, kita nak terus kepada perbincangan kita. Okey. Berkenaan dengan makhraj huruf sikit lagi kita nak sambung. Puan Nursiah dari typing alhamdulillah jelas, typing jelas, alhamdulillah. Suara jelas, gambar pun jelas puan Okey. Maklumlah hari malam minggu kan. Malam minggu. Malam-malam minggu PKPP kan. Okey, ramai yang ambil kesempatan untuk keluar santai-santai dengan family kan. Okey, apa pun sebelum kita bermula dengan lebih lanjut, seperti mana biasa. Maaf Ustaz tertekan. Okey, tak apa. Tertekan stres. Dia ada dua, tertekan yang stres ke tertekan yang salah tekan. Okey. Sebelum kita bermula dengan lebih lanjut lagi, seperti mana biasalah. Okey, macam biasalah skrip saya biasa je kan. Mungkin dah hafal pun skrip saya seperti mana biasa.
Audio dan video okey. Terima kasih Cik Kamrul Zaman, sahabat kita dari Melaka. Siti Zainul, Alhamdulillah jelas. Okey. Seperti mana biasa, saya mohon kerjasama, bantuan, sokongan daripada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat sekalian untuk bantu saya. Sama-sama kita klik button like. Button like boleh, button love boleh. Jangan klik button orang marah tu lah. Baru ni ada orang klik button marah. Tak tahulah dia marah ke ataupun dia tertekan ke. Wallahualam kan. Terkejut juga saya ada orang klik button marah tu kan. Okey. So bantu saya, bagi sokongan daripada saya dengan sama-sama kita klik button like ataupun button love. Yang pertama. Yang kedua, kita pakat-pakat klik button share. Share di wall, Facebook wall kita sendiri. Boleh juga share di Facebook group yang kita join Facebook group kejiranan, schoolmate, housemate, dan macam-macam punya mate lah Okey, boleh Okey, dah klik button like ataupun button love, dah klik button share, insya-Allah kita akan terus sambung pengajaran kita. Saya ingat malam ni saya nak sambung sikit lagi insya-Allah perbincangan kita, perbahasan kita berkenaan dengan makhraj ataupun tempat keluar bunyi, tempat keluar huruf yang kita dah bincang semalam dengan agak detail juga. Bolehlah dikatakan agak detail Okey, so kita nak sambung sikit lagi perbincangan kita. Okey, hari ni saya nak sediakan kita tengok. Waalaikumsalam Cik Aslam. Okey. Kita nak tengok boleh nampak gambar tu Okey. Okey, jelas Okey, ini gambar rajah makhraj huruf dengan lebih spesifik, lebih detail insya-Allah. Kita nak tengok. Semalam kita dah bincang bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang terlepas sesi kita yang semalam dan juga kemarin, saya sangat-sangat mengharapkan kalau ada kelapangan masa tolong tonton balik sesi tu. Sebab dia merupakan kesinambungan dengan apa yang kita nak cerita sekejap lagi ni lah. Okey, kita cerita tentang makhraj huruf makhraj huruf ataupun tempat keluar bunyi ataupun dinamakan sebagai alamat huruf, address huruf. Alamat rumah kepada huruf-huruf dalam Al-Quran Okey. So, ini gambar rajah. Kita nak tengok sepintas lalu berkenaan dengan makhraj ataupun tempat keluar huruf. Okey, kita bermula, masih ingat lagi semalam makhraj huruf yang umum, yang asas, yang utama ada 3. Yang pertama, makhraj huruf al-halku ataupun leher. Ada 6 huruf yang keluar daripada kawasan leher kita. Kemudian makhraj huruf al-lisan ataupun lidah. Itu makhraj huruf umum. Banyak huruf yang keluar daripada kawasan. Ada huruf yang keluar daripada kawasan pangkal lidah. Ada huruf yang keluar daripada kawasan tengah lidah. Ada huruf yang keluar daripada kawasan hujung lidah. Hujung lidah yang paling banyak. Kemudian last sekali kita tengok huruf asyafatain. Makhraj umum asyafatain iaitu huruf-huruf, 4 huruf yang keluar daripada 2 bibir. Okey? Okey, kita nak tengok daripada bawah naik atas. Kalau masih ingat lagi gambar rajah yang saya bagi semalam kalau tuan-tuan yang terlepas sesi live semalam boleh tonton balik. Boleh juga tengok saya dah post gambar makhraj huruf yang umum semalam. Okey, atas permintaan sahabat kita semalam. Siapa saya lupa siapa yang minta semalam. Saya dah postkan. Okey. Boleh rujuk juga gambar rajah tersebut. Okey, ini secara lebih detailnya gambar rajah yang kita akan tengok sepintas lalu. Okey. Gambar rajah mulut, lidah dan sebagainya. Okey, kita nak bermula daripada huruf al-halku ataupun huruf-huruf yang berada dalam makhraj leher. Okey, kita mulakan daripada huruf yang paling bawah sekali. Okey, saya cari kita bermula daripada huruf yang paling bawah sekali, iaitu huruf, masih ingat lagi tak huruf yang paling bawah? Huruf yang duduk di penghujung benua Asia tu, masih ingat Siapa boleh tolong jawab? Huruf yang berada di penghujung benua Asia. KK jelas. Waalaikumsalam Tuan Hams. Selamat datang. Alhamdulillah sahabat kita daripada KK dah sampai. Okey, saya zoomkan sikit. Okey Kalau saya tak pakai lampu ni okey tak? Jelas juga kan? Okey. Boleh jelas gambar rajah ni? Okey. Okey, saya nak pergi sepintas lalu. Saya nak tunjukkan gambar rajah ni. Tapi kita akan pergi dengan lebih cepat lah insya-Allah. InsyaAllah saya cuba. Okey. Okey, seperti mana yang kita boleh lihat ni. Gambar makhraj huruf hamzah. Okey. Ingat huruf yang ada 6 huruf yang keluar daripada kawasan al-halku ataupun kawasan leher kita. Ada 6 huruf. Huruf yang paling bawah sekali yang berada di apa nama dia kita panggil? Di pangkal leher. Huruf yang berada di kawasan leher yang paling dalam, paling bawah adalah huruf hamzah dan juga huruf ha. Okey.
So huruf hamzah keluar bunyinya, makhraj keluarnya bunyi daripada kawasan sini. Okey. Ni kawasan sini Okey, kawasan sini. So kita punya pangkal leher ataupun kawasan leher yang paling dalam. Kalau orang lelaki ada biji halkum tu, kawasan itu yang bekerja, yang berusaha untuk mengeluarkan bunyi huruf hamzah a, i, u. Macam yang saya sebutkan semalam, sekali lagi saya ulang. Oleh kerana hamzah keluar di kawasan leher yang paling dalam, paling bawah, makhraj huruf yang paling hujung, maka bunyi huruf hamzah juga bunyinya ke dalam. Bunyi terbenam, terperosok. Okey? Jelas bunyi dia a, i, u, bukannya a, i, u. Bunyi dia ke dalam a, i, u. Okey? Itu makhraj bagi huruf hamzah. Keluarnya daripada kawasan leher yang sini. Ni yang saya gerakkan saya punya kayu ni. Okey. Itu makhraj bagi huruf hamzah. Kita pergi laju sikit. Kemudian makhraj bagi huruf ha. Ha dengan hamzah duduk dalam satu rumah ataupun berada dalam satu makhraj. Dia duduk dalam kawasan yang sama, rumah yang sama, alamat rumah yang sama, dalam satu rumah, adik-beradik lah. Okey? Duduk di kawasan yang sama. Huruf ha yang bulat ni huruf ha yang bulat juga keluar daripada kawasan leher yang paling bawah, paling dalam. Pangkal leher. Okey? So bunyinya juga ke dalam, terperosok ke dalam. Ha, hi, hu. Bukannya ha, hi, hu. Okey? Sama dengan hamzah. A, i, u, ha, hi, hu. Okey, jelas Kalau ada sebarang kemusykilan, ada perkara yang tak sama, ada perkara yang sama, ada perkara yang poin-poin yang sama, yang tak berapa jelas, saya harap tuan-tuan dan puan jangan segan silu, terus aju kat ruangan komen. Okey? Kalau ada kekeliruan, ada perlu lebih penjelasan, terus ajukan di ruang komen, insya-Allah. Apa yang termampu, terdaya, insya-Allah kita cuba huraikan, insya-Allah. Jangan segan, jangan silu tau. Okey? Saya sangat-sangat mengharapkan saya boleh dapatkan feedback. Kalau jelas ke, faham pun bagi respon jugalah. Tidaklah saya rasa seperti seolah-olah saya bercakap bersendirian kan, menghadap handphone seorang-seorang diri kan. Kalau jelas, boleh bagi feedback, jelas, faham. Kalau tak jelas pun boleh bagi tahu dan boleh ajukan persoalan di ruangan komen, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati Muhammad. Okey. So huruf hamzah dan juga huruf ha berada di makhraj yang sama, iaitu di kawasan leher yang paling dalam. Kawasan leher yang paling bawah, yang paling dalam. Okey? Itu huruf hamzah dan juga huruf ha. Okey, kemudian di kawasan tengah leher. Okey, kita tengok huruf yang keluar daripada kawasan tengah leher. Huruf yang keluar daripada kawasan tengah leher adalah huruf, masih ingat lagi tak? Huruf, mana hurufnya? Okey, huruf ain. Okey, kita tengok huruf yang berada di kawasan tengah leher. Okey, ni huruf ain. Okey, kurang jelas pula gambar rajah ni. Untuk kawasan tengah leher, dia akan keluar di kawasan tengah leher. Lebih atas sedikit daripada makhraj huruf hamzah dan juga ha. Okey, itu makhraj bagi huruf ain. Mungkin kurang jelas sikit dah daripada gambar rajah ni. Huruf ain adalah huruf yang keluar daripada kawasan tengah leher. Maksudnya di atas makhraj huruf hamzah dan juga huruf ha. Ha bulat tu Kemudian kita tengok yang satu rumah. Yang satu rumah ataupun satu makhraj dengan huruf ain adalah huruf ha. Huruf ha juga berada satu rumah, satu alamat, satu makhraj dengan huruf ain. Okey, boleh Okey, seterusnya kita pergi ke huruf yang berada di kawasan leher yang paling atas. Kawasan leher yang paling atas ada dua huruf yang keluar daripada kawasan leher yang paling atas, ataupun kita panggil kawasan hujung leher Kawasan leher yang paling atas dekat dengan anak tekak kita tu, iaitu huruf kha. Okey, huruf kha. Okey, huruf kha dan juga huruf ghain. Huruf kha dan juga huruf ghain. Okey, cuba tengok kedudukan lidah. Huruf kha adalah huruf yang keluar daripada kawasan atas leher, dekat dengan anak tekak. Huruf kha yang keluar adalah huruf yang keluar daripada kawasan atas leher ataupun hujung leher. Kawasan leher yang paling atas menghampiri kawasan anak tekak kita tu. Okey? Okey, dia bersempadan dengan huruf qaf. Kalau masih ingat gambar rajah yang saya tunjukkan semalam Okey, itu makhraj bagi huruf kha. Kawasan leher yang paling atas. Paling bawah hamzah dan ha, tengah leher ain dan ha, atas leher ataupun hujung leher dekat anak tekak kita huruf kha. Okey, cuba tengok kedudukan lidah. Walaupun huruf kha adalah huruf yang keluar daripada kawasan hujung lidah, huruf kha adalah huruf yang keluar daripada kawasan kawasan hujung leher ataupun kawasan leher yang paling atas,
Tapi cuba tengok pergerakan, ada kedudukan lidah. Kita punya kawasan tengah dan juga pangkal lidah, dia meninggi ke atas macam tu. Okey. Hujung lidah ke bawah, tengah dan pangkal lidah dia menaik ke atas. Sebab apa? Sebab huruf kha ni adalah huruf yang bersifat meninggi. Kalau dari segi istilah tajwidnya, dipanggil huruf isti'la. Kha. So bila kita lafaz huruf kha, bunyinya keluar daripada kawasan sini. Kawasan leher yang paling atas, dekat dengan anak tekak. Tapi pastikan tengah lidah dan juga pangkal lidah kita terjongkit macam ni. Okey, bayangkan kita punya lidah. So bila lafazkan huruf kha, okey, tengah lidah kita naik, pangkal lidah kita naik, ujung lidah turun ke bawah. Boleh jelas pelik pula saya buat macam ni. Boleh jelas macam tu lah. Macam tu lebih kurang. Kawasan tengah pangkal lidah kita naik. Kerana bersesuaian dengan sifat kha, iaitu kha bersifat isti'la. Huruf yang bersifat meninggi ketika dilafazkan. Okey? Itu antara sebab saya tunjukkan gambar rajah ni. Kita boleh nampak kedudukan lidah. Walaupun huruf kha keluar daripada kawasan leher yang paling atas, ujung leher dekat dengan tekak kita tu, dekat nak masuk anak tekak, tapi ketika lafazkan huruf kha, memang bunyi keluar daripada sini, tapi tengah lidah dan pangkal lidah kita meninggi, menaik, terjongkit macam tu. Okey? Kerana bersesuaian dengan sifat huruf kha, huruf dia bersifat meninggi bunyinya ketika dilafazkan ataupun disebut sebagai isti'la sifatnya. Okey, jelas Okey, tu huruf kha. Kemudian kita tengok huruf satu rumah dengan huruf kha, iaitu huruf ghain. Mana huruf ghain? Okey, jumpa huruf ghain. Okey, huruf ghain juga huruf satu rumah. Satu makhraj yang keluar daripada rumah ataupun makhraj yang sama dengan huruf kha. Dia juga bersifat dengan sifat yang sama dengan sifat huruf kha, iaitu dia juga huruf isti'la. Cuba tengok, tengah lidah dan pangkal lidahnya juga meninggi, menaik, terjongkit ke atas. Bersesuaian dengan sifat kha, bila dilafazkan, disebut, dikeluarkan bunyinya keluar daripada kawasan hujung leher, kawasan leher yang paling atas, tapi dia bersifat dengan sifat meninggi, isti'la. Sebab tu untuk menghasilkan bunyi kha, ra yang tinggi, meninggi, kha, ra, bunyi meninggi, pastikan tengah lidah dan pangkal lidah dia duduk dalam keadaan terjongkit macam ni, menaik, meninggi macam tu. Dia membukit ke belakang macam tu. Bersesuaian dengan sifat huruf ghain, kha, ra dengan huruf kha yang bersifat meninggi bunyinya ketika disebut ataupun dilafazkan. Okey, jelas setakat ni Walaupun bunyinya keluar daripada leher, kawasan leher yang paling atas, kawasan sini lebih kurang, dekat anak tekak kita ni, tapi dalam masa yang sama lidah juga bergerak untuk memastikan sifat huruf kha dan ra, bunyi yang keluarnya bersesuaian dengan sifatnya, iaitu sifat meninggi ataupun isti'la, disebut dalam istilah tajwid bersifat isti'la, meninggi. Okey, jelas Boleh Okey, itu huruf 6 huruf yang berada di dalam kawasan leher. Kemudian kita tengok huruf yang berada di kawasan lidah pula, huruf al-lisan, huruf-huruf yang keluar daripada lidah. Lidah ada 3 bahagian, sama juga macam leher. Kawasan kalau leher leher yang paling bawah, pangkal, tengah leher, hujung leher yang paling atas. Lidah juga ada 3 bahagian, pangkal, tengah dan hujung lidah. Okey, kita tengok huruf yang berada di kawasan pangkal leher dulu. Masih ingat lagi tak huruf yang duduk dalam kawasan pangkal leher yang paling dalam? Siapa boleh bantu saya jawab? Ada komunikasi dua, ada seronok sikit kan? Tadilah saya cakap seorang-seorang Ada siapa boleh bantu saya jawab? Huruf yang berada dalam pangkal lidah, ada 2 huruf yang berada dalam pangkal lidah, tapi huruf ni yang berada dalam kawasan pangkal lidah yang paling dalam. Iaitu huruf huruf ni. Okey. Huruf qaf adalah huruf yang berada dalam kawasan pangkal lidah yang paling dalam. Huruf qaf qa. Okey. Cuba tengok. Huruf qaf adalah huruf lidah. Lidah kita panjang Lidah, kata ni lidah. Hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Okey. Okey. So hurufnya duduk dalam kawasan pangkal lidah. Cuba tengok. Apabila kita melafazkan huruf qaf, saya zoom sikit lagi, jelas supaya kita boleh jelas. Okey. Apabila kita melafazkan huruf qaf, jelas Puan Nur Hayati, terima kasih. Ko dan ka. Okey. Okey, terima kasih Dr. Surya. Pangkal leher, hamzah dan ha, tengah leher, ain dan ha,
hujung leher paling atas kha dan ghain. Bersifat meninggi istilah je betul. Yang meninggi istilah tu huruf kha dan gha saja. Okey. Aha tak. Macam saya sebut huruf ha dan huruf hamzah dan ha. Huruf hamzah dan huruf ha adalah huruf yang bersifat istifal. Dia tenggelam, dia terperosok, dia ke dalam. Sebab tu dia bersifat istifal, dia tak meninggi sebab dia duduk pun kat dalam kan. Ain ha duduk kat tengah-tengah, so bunyi dia kembang. Kha dan gha dia duduk kat atas, kawasan leher paling atas, dia meninggi bersifat dia. Okey. Huruf qaf pula. Kaf dan qaf je betul. Terima kasih Puan Siti Zainun. Okey. Huruf qaf adalah huruf yang keluar daripada kawasan pangkal leher yang paling dalam. Cuba tengok. So bila kita lafazkan huruf qa, kawasan lidah kita yang paling dalam tu dia terangkat ke atas, ditekan ke pangkal kerongkong kita tu. Kat situ. Nampak qa. Okey, jelas So bila kita lafazkan huruf qa, pangkal lidah kita terangkat berserta dengan kawasan tengah lidah juga terangkat. Sebab apa? Sebab qaf juga bersifat sama dengan huruf kha dan gha. Huruf kha dan ghain, iaitu bersifat isti'la juga rupanya huruf qaf ni. Sebab tu bila kita lafazkan huruf qaf, kawasan pangkal lidah kita terangkat menekan kawasan atas kita ni, kerongkong kat anak tekak kita ni, kawasan sini. Sebab memang qaf keluar daripada kawasan situ, rumahnya kat situ, tempat keluar bunyinya di situ. Dalam masa yang sama, qaf juga bersifat isti'la meninggi ketika dilafazkan. Macam juga sifat bagi huruf kha dan ghain tadi. Gha, kha kan, qa pun sama. Sebab tu tengah lidah dan pangkal lidah je meninggi juga macam tadi. Bersesuaian dengan sifat qaf, iaitu dia meninggi bunyinya ketika dilafazkan. Okey, jelas So kita kenal pasti kedudukan posisi lidah kita ketika kita melafazkan huruf qaf. Okey, jelas Okey, kemudian kita pergi pada huruf yang kedua. Masih lagi huruf yang duduk dalam pangkal lidah, tapi huruf ini duduk di kawasan pangkal lidah yang depan sikit. Cuba tengok Okey, kalau qaf kawasan pangkal lidah yang paling dalam. Okey, kaf kawasan pangkal lidah masih lagi dalam daerah kawasan pangkal lidah, tapi dia duduk ke atas sikit. Kalau qaf kat sini tadi kan, tengok qaf kat dalam, kaf dia ke sini. Nampak kaf kawasan pangkal lidah juga, tapi dia ke depan sikit, ke atas sikit. Dan bunyinya lebih nipis berbanding dengan bunyi huruf qaf. Dia bunyi qa, ki, ku, yang ni ka, ki, ku. Bunyi lebih nipis. Dan ada bersamanya sedikit hembusan nafas ketika kita melafazkan huruf kaf. Ka, ki, ku. Okey, pangkal lidah kita ditekan juga ke lelangit belakang tu. Ditekan ke lelangit belakang. Nampak posisi dia ni? Okey, ditekan ke lelangit belakang. Okey, jelas Okey, itu huruf yang berada di kawasan pangkal lidah ataupun kawasan lidah yang paling dalam. Seterusnya kita nak tengok gambar rajah huruf yang keluar daripada kawasan tengah lidah. Okey, apa huruf yang keluar daripada kawasan tengah lidah? Okey, huruf yang keluar daripada kawasan tengah lidah yang pertama ialah huruf yang kita nak tengok. Huruf jim. Qaf meninggi bila dilafazkan. Ya, terima kasih Puan Siti Zainul, terima kasih. Betul. Okey, sekarang kita tengok huruf yang keluar daripada kawasan tengah lidah. Okey, ada 3 huruf yang keluar daripada kawasan tengah lidah. Yang pertamanya ialah huruf jim. Jim, ja, ya, ja, ja pula. Jim, ya, mim. Ejaan dia jim jim. Bukan jin bukan J-I-N. Bukan ja, jim, ya, nun. Jim, ya, mim jim. Okey. So bila kita lafazkan huruf jim, tengah lidah kita ditekan ke tengah langit, ke lelangit tengah. Nampak ni gambar rajahnya. Kawasan tengah lidah kita angkat dia dan kita tekan ke arah ataupun ke arah lah, menuju ke kawasan dalam mulut kita tu, kawasan langit tengah, dan ditekankan. Bukan sekadar sentuh, tapi ada tekanan. Kita kena tekan. Cuba perasan, sama-sama kita sebut. Ja, ji, ju. Bukan sekadar tengah lidah kita bersentuh, tapi ada sedikit tekanan. Sebab tu jim ni adalah huruf yang solid. Dari segi sifat huruf dinamakan sebagai huruf jahar dan syiddah. Secara ringkas saja saya sebut. InsyaAllah yang itu dalam perbincangan kita yang akan datang. Okey? Sebab tu jim ni bunyi dia ketat sikit. Dia huruf yang ketat sikit, kuat sikit, tekan pada makhraj. Ja, ji, ju. Ada tekanan. Tengah lidah menekan di langit tengah. Okey? Okay, posisi Zainul dah tolong jawab. Jim, sin. Bukan shin. Lebih tepat shin. Huruf shin. Shin dan ya. Okey? So, ni huruf yang pertama. Jin. Jin pula. Jim. Jim. Okey? Kawasan tengah lidah menekan di langit atas. So, ini gambar rajahnya. Rupanya. Sebab bila kita lafazkan huruf jim, mesti tengah lidah menekan ke arah langit tengah.
ja, ji, ju. Kalau mati aj, tuj. Okey, boleh Okey, seterusnya huruf tengah lidah yang kedua ialah huruf shin. Dia jumpa tengok huruf shin. Tengok, bila kita lafazkan huruf shin, kawasan tengah lidah kita menaik, kita angkatkan dia menghampiri kawasan tengah langit. Tapi tak berlaku sentuhan tak? Tak ada sentuhan. Berbeza dengan huruf jim. Harap boleh nampak dengan jelas kat situ Kalau huruf jim tadi, tengah lidah sentuh tengah langit. Dan bukan setakat sentuh, kita tekan. Ja, ji, ju, tekan. Tapi bila kita sebut huruf shin, tengah lidah kita naikkan menghampiri tapi tidak menyentuh. So ada ruang antara tengah lidah dan juga lelangit tengah dalam mulut kita tu ada ruang. So sebab tu bila kita lafazkan huruf shin, ada hembusan nafas dan juga nafas lah yang keluar daripada sini. Tu masihkan bunyi tafashi tu. Sha, shi, shu. Bila mati asyaita. So bunyi sh tu akan keluar bersemburan, berhamburan keluar daripada kawasan ni Daripada dalam nafas kita keluar sini, menghasilkan bunyi ataupun sifat tafashi namanya. Bunyi macam mana tafashi? Bunyi sh, asyaita. Sha, shi, shu. Okey. Sebab tu dia tak boleh rapat. Dia mesti ada ruang supaya ada udara yang boleh lalu daripada kawasan leher kita keluar sini, bersemburan, berhamburan bunyinya. Bunyi sifat yang dipanggil sebagai sifat tafashi. Bunyinya macam mana? Bunyi dia sh, mesti bunyi tafashi tu tu sifat bagi huruf shin. So ini posisi kedudukan tengah lidah kita apabila kita melafazkan huruf shin. Kemudian huruf yang berikutnya yang keluar daripada kawasan tengah lidah ialah huruf ya. Mana huruf ya Huruf ya. Ni huruf ya. Okey. Huruf ya pun sama. Huruf ya, kawasan tengah lidah kita angkat, naik, tolak dia menghampiri langit tapi tak bersentuhan. Cuba kita sama-sama sebut. Ya, yi, yu, ai, mai. Okey, roi. Tak bersentuhan Dia menghampiri tapi tak bersentuhan. Tapi pastikan tengah lidah kita yang terjongkit. Tolakkan dia. Jongkit. Jongkitkan dia naik ke atas menghampiri kawasan lelangit tengah. Okey, tapi dia tak bersentuhan. Hanya huruf jim saja yang bersentuh dan ditekan pada kawasan lelangit. Okey, jelas Okey, seterusnya kita pergi pada huruf hujung lidah menyentuh lelangit depan. Okey, semalam ada 3 huruf Huruf yang pertama ialah huruf yang paling atas sekali ialah huruf okey. Huruf turun, huruf ra. Tengok nampak hujung lidah sentuh kawasan langit depan atas gusi tu. Kawasan kat gusi tu atas sikit itu ra. Okey, hujung lidah sentuh kawasan atas gusi ataupun dipanggil langit depan kawasan gusi tu huruf ra. Lepas huruf ra, huruf turun ke bawah sikit, huruf mana huruf ni? Lepas huruf ra tu huruf yang paling atas. Kemudian diikuti dengan huruf nun. Mana saya cari huruf nun? Huruf nun. Diikuti dengan huruf nun. Nampak huruf nun? Hujung lidah sentuh kawasan langit depan ataupun gusi, dia lebih rendah sedikit daripada kedudukan huruf ra. Ra atas. Maknanya kalau saya buat posisi dia, ra atas. Okey, sentuh kawasan langit depan ataupun kawasan gusi atas. Nun bawah sikit. Okey, macam tu kedudukan. Tapi masih lagi menyentuh kawasan gusi. Kemudian yang paling bawah sekali ialah huruf lam. Lam. Okey, huruf lam. Itu huruf lam. Okey, jelas lam. So yang paling atas ra, nun dan juga lam. Okey, jelas Okey, kemudian hujung lidah kita turun lagi menyentuh belakang gigi kapak kita tu. Gigi atas kita tu keluar daripadanya huruf ta, da dan juga ta. Okey, kita tengok huruf ta, da dan juga ta. Okey, sama-sama kita cari huruf ta, da dan ta. Okey, kita jumpa huruf ta dulu. Saya tunjuk huruf ta dulu Okey, tengok huruf ta. Hujung lidah mensentuh kawasan belakang gigi, dia kena gusi sikit. Kena kawasan gusi sikit, kawasan tempat keluar gigi tu. Situ makhraj bagi huruf ta. Okey, hujung lidah sentuh belakang gigi dan dia kena kawasan gusi tempat keluarnya gigi tu. Okey, cuba tengok pangkal lidah dan juga kawasan tengah lidah. Kawasan tengah lidah dan juga kawasan pangkal lidah, tengok dia meninggi, menaik. Sama macam kita melafazkan huruf kha, huruf ra dan juga huruf apa tadi? Huruf qaf, huruf qa.
posisi yang sama sebab dia mempunyai sifat yang sama iaitu sifat isti'la. Bunyinya meninggi ketika dilafazkan. Ta juga sama. Sebab tu kawasan tengah lidah, pangkal lidah kita kena jongkit naikkan dia meninggi, membukit ke belakang macam tu. Jelas Dan hujung lidah pastikan disentuh belakang gigi dan juga bersentuhan dengan kawasan gusi tempat keluarnya gigi. Kat kawasan situ. So dia akan sentuh gigi dan sedikit kawasan gusi. Okey, jelas hujung lidah, huruf hujung lidah ra, nun dan lam. Ya, terima kasih Puan Siti Zainon. Okey, ni huruf ta, huruf yang pertama kawasan belakang lidah Yang kedua, kita tengok huruf yang kedua ialah huruf dal. Dal sama juga. Dal. Tapi tengok, huruf dal, kawasan tengah lidah dan juga pangkal lidah dia menurun. Sebab dal bukan huruf meninggi. Dal bukan huruf isti'la. Sebab tu tengah dan juga pangkal lidah dia menurun. Da. Dia bukannya do. Bukan do. Dia da. Da. Dia bunyi ke dalam. Dia istifal. Dia merendah bunyi dia. Beza dengan huruf to tadi. To meninggi. Sebab tu pangkal lidah dan juga tengah lidah bagi ketika menafas huruf to dia mesti meninggi ke atas. Berbeza dengan dal. Walaupun satu rumah tapi sifat lain. Saya selalu buat analogi. Adik-beradik lah duduk satu rumah kan. Tapi berbeza-beza perangainya. So samalah dengan huruf. To satu rumah, satu makhraj, satu tempat keluar bunyi, satu alamat. Dengan huruf dal tapi sifatnya berbeza. To sifatnya meninggi. Sebab tu bila meninggi nak lafazkan huruf to, tengah lidah dan juga pangkal lidah kena menaik ke atas macam yang kita tunjukkan tadi lah. Sama macam huruf kha. Tengok huruf kha, huruf yang meninggi Tengok tengah pangkal lidah dia menaik. Sama juga dengan huruf to. Tapi huruf dal tak. Sebab tu tengah lidah dan pangkal lidah menurun ke bawah. Da. Dia bukan do, dia da. Bunyinya nipis merendah ke bawah. Istifal. Merendah. Jelas Kita tengok satu lagi iaitu huruf ta. Makhraj yang sama, satu rumah yang sama dengan huruf da, huruf to sama. Tengok kedudukan lidah. Hujung lidah sentuh tempat yang sama dengan huruf dal. Tempat yang sama hujung lidah juga menyentuh belakang lidah, kena sikit gusi kawasan tumbuhnya belakang lidah pula. Hujung lidah sentuh belakang gigi dan juga kawasan gusi sikit bagi huruf to, tapi sifatnya istifal, merendah. Tengok ta dan juga da. Tengok mana da. Sorry ni huruf ta, sorry. Dam kusuk sebelah tadi. Kalau masih ingat lagi, saya lalu tunjukkan huruf da tadi kedudukan kawasan tengah lidah dan juga pangkal lidah juga menurun sama macam ketika kita menafaskan huruf ta. Jelas sebab apa? Ta dan juga huruf da mempunyai sifat yang sama iaitu sifat istifal, merendah bunyinya ketika dilafazkan. Dia tak macam to. Kalau to isti'la, meninggi. Sebab tu bila lafaz huruf to, walaupun kedudukan hujung lidah sama, huruf da, huruf ta, huruf to, kedudukan hujung lidah sama, mesti sentuh belakang gigi, kemudian dia akan sentuh sikit kawasan gusi, tempat keluarnya gigi tu. Tapi kalau huruf to, tengah lidah dan pangkal lidah kita meninggi ke atas, terjongkit ke atas sebab dia huruf meninggi, bersifat meninggi ketika dilafazkan. Berbeza bagi huruf ta dan juga huruf dal, ketika dilafazkan dia menurun ke bawah sebab dia huruf yang bersifat merendah, istifal. Walaupun posisi hujung lidahnya sama. Itu adalah makhraj, huruf yang keluar daripada hujung lidah menyentuh belakang gigi. Kemudian kita tengok huruf yang keluar daripada kawasan atas hujung lidah, hujung atas lidah. Ada 3 huruf yang keluar daripada kawasan hujung atas lidah. Yang pertamanya adalah huruf tengok huruf tha. Saya tunjuk semalam demo kan. Nampak? Lidah kita terjelit sikit aja. Gigi kita yang atas yang tajam tu, tempat kita gigit kacip tu, akan sentuh kawasan hujung atas. Atas hujung lidah sikit aja. Keluar daripadanya huruf tha. Tha. Bukannya sa. Hati-hati Bukannya sa, sa, sa. Tapi bunyinya keluar dari sini. Tha. Semalam saya dah tunjuk demo bunyinya sangat nipis, halus. Dan keluar bersama-samanya dengan sedikit hembusan nafas. Tha, fi, thu. Jelas Kemudian huruf yang kedua yang keluar daripada kawasan yang sama, makhraj yang sama ialah huruf za. Kita tengok huruf za huruf za. Huruf za, nampak? Posisi yang sama, hujung lidah keluar sikit daripada kawasan mulut. Kemudian kawasan hujung atas ataupun atas hujung lidah akan kena kawasan tu. Gigi gunting, gigi kacip kita yang tajam tu akan kena kawasan
hujung atas lidah. Ini makhraj bagi huruf za, huruf yang kedua. Waalaikumsalam Puan Ella, selamat datang. Selamat datang Puan. Okey. Okey, ini makhraj ataupun rumah ataupun tempat keluarnya bunyi bagi huruf za dan juga huruf tha tadi Okey. Kedua-duanya semalam saya sebut huruf tha tu adik bongsu sebab huruf yang paling lembut, paling nipis. Huruf za ni abang ngah. Sebab dia bunyi tebal sikit. Kemudian huruf yang abang longnya, mana abang long Mana abang long? Makhraj yang sama, duduk rumah yang sama. Tapi bunyinya paling tebal ialah huruf dha. Nampak? Kedudukan yang sama. Hujung lidah duduk pada tempat posisi starting point yang sama. Okey, cuma tengok pangkal lidah dan juga tengah lidah dia terjongkit ke atas. Sebab dha juga bersifat macam huruf ta tadi, macam huruf qaf tadi, macam huruf kha tadi, macam huruf ghain tadi, iaitu bersifat isti'la meninggi. Sebab tu bila dilafazkan huruf dha, sebab tu sebagai huruf dha ni huruf bandung. Banding adik dia, tha dan juga za itu merendah, nipis dan merendah. Yang ini tebal, gemuk dan meninggi bunyi dia, isti'la. Tengah lidah dan juga pangkal lidah mesti terjongkit ke atas, meninggi macam tu. Ketika lafazkan huruf dha, barulah bunyi dia tinggi, tebal. Dha. Pastikan hujung lidah. Hujung lidah, lidah terkeluar sikit aja, jangan jeli dah sampai separuh lidah macam saya tunjukkan semalam Keluar sikit aja, kemudian pastikan gigi kita yang atas tu, yang kawasan gigi yang tajam yang memotong tu akan sentuh kawasan atas hujung lidah, hujung atas lidah. Okey, jelas Keluar daripadanya makhraj huruf dha. Okey, jelas Okey, kemudian hujung lidah turun ke bawah. Turun ke bawah lagi akan menyentuh kawasan belakang. Kawasan belakang lidah yang bawah tu. Okey. Hujung lidah sentuh kawasan belakang lidah. Allahu Akbar. Dah penat tu. Hujung lidah sentuh kawasan belakang gigi bawah. Keluar daripadanya huruf sin. Mana sin jumpa huruf sod. Sod dululah. Okey, huruf sod. Hujung lidah sentuh kawasan belakang gigi bawah. Okey. Itu makhraj bagi huruf sod. Su. Tengok. Pangkal lidah dan juga tengah lidah meninggi. Sebab so juga adalah huruf tebal dan huruf meninggi. Isti'la dan itbaq. Sama macam huruf apa tadi yang tersebut tadi? Huruf dha tadi. Okey. So huruf-huruf meninggi, pastikan bila kita lafazkan huruf-huruf yang bersifat meninggi, isti'la, tengah lidah dan juga pangkal lidahnya meninggi macam ni. Okey? Okey, itu makhraj bagi huruf sa. Kemudian di makhraj yang sama, kita tengok rumah yang sama, makhraj yang sama, huruf yang berikutnya adalah huruf sin. Tengok hujung lidah sentuh belakang gigi, tapi tengok kawasan tengah lidah, pangkal lidah dia menurun ke bawah. Kita tak jongkitkan dia sebab sin adalah huruf nipis. Dia tidak bersifat tebal, dia tak bersifat meninggi macam sa tadi. Sa, tengah lidah, pangkal lidah kita jongkitkan, tinggikan dia. Okey, jelas itu posisi dia. Tapi hujung lidah duduk pada kedudukan posisi ataupun starting point yang sama macam kita lafazkan huruf sa, iaitu hujung lidah sentuh belakang gigi. Cuma sa, tengah lidah, pangkal lidah ni kita jongkitkan naik ke atas. Sin tak perlu sebab sin bukan bersifat sin nipis. Sama juga keadaannya dengan apabila kita lafazkan huruf zai. Makhraj yang sama, rumah yang sama. Hujung lidah sentuh belakang gigi, tengah dan pangkal lidahnya juga menurun ke bawah sebab zai juga huruf nipis. Dia bukan bersifat meninggi. Tak macam sa tadi. Okey, jelas Okey, kemudian kita dah habis huruf hujung lidah. Kemudian kita ada satu lagi makhraj huruf yang special. Ni huruf dha. Ingat okey. Huruf dha ni huruf special sebab dia merupakan huruf yang paling panjang kawasan sentuhan makhraj. Tepi lidah, tepi hujung lidah semalam saya dah terangkan tepi hujung lidah. Katalah ni bayangkan lidah kita, sama ada tepi belah kiri ataupun tepi belah kanan, menyentuh geraham atas, kiri ataupun kanan. Kemudian hujung lidah akan sentuh kawasan belakang gigi kapak kita yang atas. Itu huruf dha. Huruf dha adalah huruf special sebab dia adalah huruf yang paling panjang makhrajnya berbanding dengan huruf lain. Apa maksudnya? Huruf yang paling banyak kawasan sentuhan apabila kita nak lafazkan huruf dha. Okey, daripada kawasan tepi lidah sampai ke depan menyentuh geraham atas belah tepi, hujung lidah dia akan sentuh kawasan belakang gigi atas, gigi kapak kita, gigi kacip atas.
Okey, keluarnya makhraj huruf dha. Okey, dha juga huruf tebal dan juga huruf meninggi. Sebab tu pastikan tengah dan pangkal lidah dia juga meninggi. Sebab tu huruf dha dia meninggi dan tebal. Bunyi dia dha. Okey, bukannya bunyi dia dha. Okey, bukan bunyi dha. Tu bunyi tebal, nipis. Dia bunyinya tebal dan meninggi, dha. So untuk memastikan bunyi yang tebal dan meninggi, tengah dan pangkal lidahnya kita kena jongkitkan dia, mentinggikan dia. Okey, jelas Okey, kita pergi kepada huruf ataupun makhraj huruf yang terakhir, iaitu huruf-huruf yang keluar daripada kawasan dua bibir. Yang pertama adalah huruf adalah huruf yang keluar daripada sentuhan dua bibir, mesti ada tekanan pada dua bibir, kaci, tekan dan lepaskan, keluarnya huruf ba. Nampak Ba. Okey, huruf ba. Bibir kena sentuh, bukan setakat sentuh, tekan sikit, lepaskan. Ba. Baru dia menghasilkan bunyi yang ketat sikit. Ba tu solid, ketat bunyi dia. Waalaikumsalam Cik Jamboy. Lewat sikit saya di tengah laut. Okey, tak ada masalah. Ni masih tengah laut ke dah dekat darat ni? Okey. Nanti saya ke mana? Pulau Pangkur Nanti kita ke Pulau Pangkur, kita boleh jumpa. Tahun lepas saya ke Pulau Pangkur, bawa anak-anak jalan Okey. Kemudian huruf kedua yang keluar daripada dua bibir adalah huruf. Jelas Terima kasih Puan Siti Zainul. Terima kasih atas respon maklum balas. Terima kasih. Okey. Huruf kedua yang keluar daripada dua bibir ialah huruf okey, nampak huruf mim. Huruf mim juga keluar daripada sentuhan dua bibir. Cuma beza dengan huruf ba macam saya sebutkan semalam. Huruf ba kita kena tekan. Cik Jambu, tengah laut ada line ke? Sekarang dah moden dah Cik Yusof. Kan? Okey. Sekarang dah canggih dah. Okey. Huruf mim keluar daripada kawasan dua bibir. Keluar daripada kawasan dua bibir yang bersentuhan. Sama juga macam huruf ba. Cuma ba kita kena kacik bibir, tekan, ada sikit tekanan pada dua bibir, tekan, lepas. Kalau mim ni dia sekadar sentuh je. Sentuhan yang lembut, nipis dan ringan saja untuk menghasilkan bunyi huruf ma. Okey? Ataupun makhraj huruf mim. Okey, kemudian huruf yang berikutnya yang keluar daripada dua bibir, kita boleh nampak dalam gambar rajah ni, iaitu huruf waw. Keluar daripada dua bibir tapi bibir tak bersentuhan, itu huruf waw. Okey, kemudian yang terakhir, huruf yang keluar daripada huruf bibir adalah huruf fa. Huruf fa, nampak gigi atas sentuh bibir bawah, makhraj huruf fa. Okey. Puan lihat kenapa tu? Banyak RM duit-duit keluar tu. Okey. Okey, jelas Okey, setakat ni ada soalan tak? Saya rasa saya dah cover ke semua 28 huruf hijaiyah. Kita dah tunjuk, dah kongsikan gambar rajah 28 huruf hijaiyah. Okey. Boleh saya dapatkan maklum balas, feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Setakat ni jelas tak? Ada kemusykilan ke? Ada kemusykilan ke? Ada persoalan ke? Ataupun jelas semuanya? Jelas Okey, terima kasih doktor. Okey, alhamdulillah. Okey, jam dah menunjukkan pukul 10 malam. Saya rasa kita tawakuf. Kita tawakuf dulu majlis ilmu kita setakat ini pada malam ni. Okey. Sebenarnya Ustaz ulang lagi huruf keluar daripada dua bibir. Okey, jelas. Cik Aham. Huruf yang keluar daripada dua bibir Okey. Huruf yang keluar daripada dua bibir, okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Demi memenuhi permintaan Puan Syarah, jelas, terima kasih. Puan Siti Zainul Amin, khusus untuk Puan Siti Zainul. Okey, tak ada masalah. Okey. So, huruf yang keluar daripada huruf yang keluar daripada dua bibir ada berapa? 4 huruf semuanya. Okey. Okey. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Asnah. Puan Asnah baru sampai ke? Ke dalam mudah sampai? Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey. Menjawab soalan Puan Siti Zainul
huruf yang keluar daripada kawasan dua bibir kita ada 4 huruf semuanya. 2 huruf adalah huruf yang keluar daripada sentuhan dua bibir. Okey, 2 huruf lagi adalah huruf yang keluar daripada dua bibir tanpa bersentuhan. Ni kena baca depan. Ya, betul. Betul, tepat sekali. Ini kena baca depan, betul. Baru tahu betul tak betul sebutan ni, betul. Okey, saya nak kongsikan sikit lah. Saya sebenarnya rasa macam nak rakam, tapi saya tak boleh nak rakam. Seminar pagi tadi seperti mana yang kita sedia maklum, yang saya dah maklumkan sebelum ni dan juga minggu-minggu sebelum ni. Pagi tadi saya ada siri seminar fiqh Al-Quran yang ketiga. Minggu depan yang terakhir. Ada 4 siri, 4 kali Sabtu. So 2 kali Sabtu yang lepas. Sabtu ni, pagi tadi Sabtu yang ketiga, siri yang ketiga. Minggu depan yang siri yang keempat dan merupakan siri yang terakhir. So lepas tu saya free pagi. So kita akan on balik Sabtu pagi seperti mana biasalah. Cuma disebabkan oleh Cik Kamrul Zaman sebut ni, saya melencong sikit. Saya kongsikan orang kata apa? Antara petikan lah. Kata-kata Ustaz Dr. Azizul Hasan, penceramah ataupun tuan guru kita lah, yang berkongsi, yang berceramah dalam seminar pagi tadi, seminar fiqh Al-Quran. Untuk makluman, Ustaz Dr. Azizul merupakan dia orang Terengganu. Dia merupakan pensyarah Fakulti Al-Quran dan As-Sunnah UNIZA. UNIZA ni apa Universiti dulu yang Kuza dulu lah, Universiti apa Sultan Zainal Abidin. Okey. Yang juga merupakan salah seorang daripada ahli jawatankuasa Lujnah Tasihat Al-Quran Kementerian Dalam Negeri, Ustaz Dr. Azizul Hasan. Okey, saya nak petik sikit kata-kata dia sebagai menyambung kata-kata Cik Kamrul Zaman tu. Ustaz Azizul pagi tadi, dalam seminar pagi tadi, dia menyebut adalah menjadi satu kewajipan bagi semua orang Islam, termasuklah para guru Al-Quran. Ni kata dia. Lebih kurang maksudnya dia berkata macam tu. Dia kata adalah menjadi satu kewajipan bagi semua orang Islam, termasuklah dia kata. Sebab yang datang seminar pagi tadi tu kebanyakannya adalah guru-guru Al-Quran. So Dr. Azizul sebut, Ustaz Dr. Azizul sebut pagi tadi, termasuklah juga para guru. Tu dari segi bahasa Melayu salah tu. Dia kena ada para satu je kan. Tak boleh sebut para guru, salah. Termasuklah para guru Al-Quran wajib untuk bertalaki dan bermusyafahah di hadapan seorang guru Al-Quran yang mutqin. Maksudnya kena memperdengarkan bacaan Al-Quran daripada mulutnya tu maksud mulut kita lah, di hadapan batang tubuh guru Al-Quran yang mutqin, untuk memastikan bacaan kita exactly, betul, tepat, sahih dari segi makhraj dan juga sifat huruf. So apa yang saya cuma boleh kongsikan ni semua dari segi teori. Untuk pastikan kesahihan bacaan kita, kita hanya boleh pastikan kesahihan bacaan kita hanya apabila kita duduk bertalaki, bermusyafahah di hadapan guru, yang mana kita perdengarkan bacaan kita direct ke telinga guru, dan guru tersebut akan dengarkan bacaan kita dan akan membetulkan bacaan kita. Kita akan baiki balik bacaan kita sehinggalah dibenarkan ataupun disahihkan oleh guru Al-Quran tersebut. Kerana inilah kaedah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Nabi baca, sahabat dengar, sahabat ulang, baca, lagi mana tak betul Nabi tegur. Sampailah menepati bacaan baginda Nabi SAW. Okey, tu sebagai tambahan kepada apa yang Cik Kamrul Zaman sebut tadi. Memang kena perdengarkan bacaan di hadapan seorang guru yang mutqin. Okey, balik cerita Puan Siti Zainun tadi. Huruf yang keluar daripada dua bibir. Huruf yang keluar daripada dua bibir ada 4. 2 huruf keluar daripada sentuhan dua bibir. 2 huruf lagi keluar daripada bibir tapi tak berlaku sentuhan. Huruf yang keluar daripada sentuhan dua bibir adalah huruf ba dan juga huruf ma. Apa beza? Huruf ba keluar daripada sentuhan dua bibir yang dikacip ataupun ditekan. Kacip, tekan dulu dua bibir. Ba. Sebab ba tu bersifat dengan sifat solid. Jahar dan syiddah. Dia bunyi ketat sikit. Ba, bi, bu. Bibir sentuh, bukan sekadar sentuh, kena tekan dan kacip. Lepas baru keluarnya ba. Sebab itu ba bila berbaris mati, dia akan keluar sifat lantun. Sebab dia huruf yang keras. Ab, tu, be. Okay? Berbeza dengan huruf mim. Mim, huruf keluar daripada dua bibir yang bersentuhan. Tapi sekadar bersentuhan tanpa perlu, bukan tanpa, tidak boleh ditekan. So bersentuhan dengan sentuhan yang lembut aja.
ma, mi, mu. Bukannya macam ba, bi, bu, ab, tu, be. Okey. Ma lembut je. Ma, mi, mu, am, an, alaikum, alaihim, alaihum. Nampak Okey, bersentuhan tapi dengan sentuhan yang lembut, nipis dan ringan. Dua lagi huruf, iaitu huruf wa. Keluar daripada dua bibir tapi tak ada sentuhan. Wa. Satu lagi huruf yang keluar daripada dua bibir, bersentuhan gigi atas dengan bibir bawah. Fa. Keluar bersamanya ialah hembusan nafas. Fa, fi, fu, af, ala, tuf, alu. Okey, jelas Positi Zainun? Boleh jelas ke penerangan saya? Harap menjawab persoalan Puan Siti Zainul Amir Tapi kalau tak jelas, ada muskil, boleh teruskan aju. Saya cuba explain lagi insya-Allah. Kita bantu sedaya upaya yang boleh. Tadi siapa? Puan Asnah. Huruf dhad. Okey, huruf dhad ni disebut dalam kitab tajwid. Sebenarnya huruf dhad ni disebut dalam kitab tajwid adalah huruf yang paling sukar untuk disebut walaupun di kalangan orang Arab sendiri. Okey. Waalaikumsalam Puan Umi. Lama tak join. Memang lama betul kan? Lama tak jumpa. Okey, selamat datang lah. Selamat datang. Nanti boleh tonton balik kita punya rakaman Okey. Huruf dha specialnya ialah macam yang saya sebutkan semalam, huruf dha Puan Asnah huruf yang paling panjang kawasan sentuhan makhraj hurufnya. Huruf dha adalah huruf lidah. Bayangkan lidah kita. Ni hujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Ini kawasan tepi lidah, kiri kanan Okey. So ini kedudukan lidah kita dalam mulut. Untuk lafazkan huruf dha, okey, huruf dha, yang pertama sekali kita kena angkatkan lidah kita ni angkat dia bukan angkat macam ni. Skeping ni angkat. Okey. Macam kita tengok kereta masuk bengkel kan. Okey, dia masuk apa panggil tempat tu, jack tu kan. Jack dia naik. Macam tu lah kita angkatkan lidah kita. Step pertama. Step yang kedua, kita kena apa panggil istilah dia? Menghimpit menghampiri kawasan tepi geraham. Macam ni. Kiri ataupun kanan, tak kisah mana yang selesa. Okey? Kiri ke geraham kiri ataupun ke geraham kanan dalam keadaan skeping macam ni. Okey, ramai orang berlaku kesilapan bila saya terangkan macam ni, dia sangkakan hujung lidah kita sentuh geraham, bukan hujung lidah sentuh corner macam tu, U-turn. Ni tak ada cerita U-turn ni. Hujung lidah pastikan dia kekal pada kedudukan tegak macam tu, lurus. Tepi lidah saja yang sentuh geraham atas. Tepi lidah kiri sentuh geraham atas kiri. Ataupun tepi lidah kanan sentuh geraham atas kanan. Bergantung mana yang kita selesa. Saya selesa lidah saya ke kanan, tepi ni kena geraham kanan. Ingat, tepi bukan hujung. Ramai rasa walau dia pergi U-turn, hujung lidah nak sentuh geraham. Bukan hujung lidah. Hujung lidah pastikan dia lurus tegak macam tu je. Jangan di U-turn. Sensitif sekarang cerita pasal U-turn ni kan. Jangan U-turn. Okey, sekarang sebut pasal U-turn orang marah. Jangan U-turn. Kita tak kasih U-turn pun. So hujung lidah terus straight macam tu je. Sentuh belakang gigi atas hujung lidah ini. Tepi lidah pastikan dia menyentuh geraham. Katalah ni geraham Dia sentuh geraham. Macam tu. Bukannya U-turn macam tu sentuh geraham. Hujung lidah. Hujung lidah terus. Tepi lidah sentuh geraham kanan ataupun sentuh geraham kiri. Mana yang kita selesa. Hujung lidah sentuh belakang gigi atas. Okey. So dia akan pastikan bunyi lidah kita. So pastikan lidah kita dia tidak berada pada kedudukan center dalam mulut. Dia pastikan akan berada ke kanan ataupun ke kiri. Macam tu. Jelas Puan Asnah okey. Jelas. Terima kasih. Puan Zizan, okey, terima kasih. Lidah tersangkut ke kiri atau kanan? Puan Nuraini. Ni huruf apa? Untuk huruf dha ke? Tak payah nak sangkut mana-mana lidah tu sebenarnya. Lidah tu tak payah sangkut-sangkut. Biar dia kat situ je. Kalau sangkut tu apa maksud dia sangkut Dia bukan sangkut, dia minta maaf saya minum air sikit Puan Asnah jelas ke maksud saya? Boleh faham? Boleh jelas, boleh sampai ke? Kalau tak jelas boleh ajukan. InsyaAllah kalau boleh jawab. Perlu explain, kita explain lagi, tak ada masalah. Okey. Penting untuk kita dapat kefahaman yang jelas, tempat yang tepat, tempat yang apa sebut exactly cakap putih pula, tempat yang sebenar, tempat keluarnya
Puan Ella. Jenuh betul dot Oh. Dia petua dia kena makan ikan patin tempoyak lah saya ingat. Baru kita boleh sebut lafaz dot ni yang cantik. Okey. Kena makan tempoyak lebih sikit. Kan? Tempoyak pahit tu memang best lah Puan Ella belanja tu hari. Terbaik. Memang terbaik. Jelas Okey, alhamdulillah. Maksudnya hujung lidah kita yang sekeping ni, step pertama hujung lidah yang sekeping, kita naikkan ke kawasan atas mulut, kemudian kita gerakkan dia sekeping, dalam keadaan sekeping ke kanan ataupun ke kiri supaya menyentuh tepi lidah, sentuh geraham kiri kalau kita selesa, ataupun tepi lidah kanan menyentuh geraham kanan. Hujung lidah akan sentuh belakang gigi. So maksudnya lidah kita akan duduk pada posisi atas, belah kanan ataupun belah kiri. Kena geraham atas, bukan geraham bawah. Sebab tu dia akan menghasilkan bunyi yang tebal, gemuk, boncit. Okey. Waladdo. Bukannya waladdo. Okey, hati-hati Kalau kita tak gerakkan lidah kita ke kanan ataupun ke kiri bahagian atas, dia akan menghasilkan bunyi do yang selim. Waladdo. Waladdo. Do tak kena langsung dengan sifat huruf do. Tengok lidah saya. Kalau boleh nampak lah, lidah saya akan ke kanan. Saya selesa ke kanan. Dia boleh ke kanan ataupun ke kiri. Ujung lidah sentuh belakang gigi. Ujung lidah sentuh belakang gigi. Tapi tepi lidah tu akan kena geraham kiri ataupun kanan yang atas. Jangan bukan hujung lidah corner. Hujung lidah pastikan dia lurus. Ujung lidah akan sentuh belakang gigi kapak kita ni. Tepi lidah yang akan kena geraham. Okey, dan macam yang saya pernah sebut dulu masa kita baca Iqra 1, dot ini kalau saya boleh bayangkan, dia ibarat cushion sofa yang tebal lagi empuk. Dia bukannya ibarat kursi kayu yang keras. Pop duduk keras kan. Pop terhentak macam tu kan. Dia bukan. Dia duduk cushion. Itu kita boleh bayangkan dot. Sebab tu dot bukan huruf yang keras. Waladdo. Bukannya waladdo. Wadduha. Itu kita keraskan. Bila keras, hati-hati. Bila mati, berbaris mati, dia mudah melantun balik. Contoh. Apa contohnya? Dua mati. Al-du'afan. Hamzah bagi atas, dua mati. Itu sebab kenapa berlaku lantunan pada huruf dha? Kerana kita mengeraskan sifat dha. Dha tak keras. Dia lembut, ibarat cushion tebal yang empuk. Al-afan. Saya slow motion kan bacaan. Al-afan. Kalau kita keras, kalau keras, dia jadi lantunan dan jadi sifat qalqalah pada huruf dha. Okey? Okey, boleh jelas Puan Ella jelas boleh Puan Ella saya harap penjelasan saya itu sangat jelas. Saya harap-harapnya lah. Tapi kalau masih tak jelas, boleh terus ajukan persoalan di ruangan komen. Okey. Kalau rasa tak puas hati juga, boleh PM saya lah. Okey, boleh PM saya, boleh. Tak ada masalah. Okey. Ada persoalan lagi sebelum kita berpisah pada malam ni. Sebelum kita berhenti kat sini. Saya sebenarnya plan untuk buat latihan makhraj malam ni. Saya dah standby dah. Okey. Hari tu... okey. Tak apa. Tak ada cerita hari itulah. Cerita hari ni je lah. Okey. Sebenarnya saya plan untuk buat latihan makhraj malam ni. Tapi sebab dah lewat. So, kita akan buat esok pagi insyaAllah. Okey. Ada latihan makhraj untuk kita praktikalkan. Sebagai satu latihan. Supaya kita boleh biasakan yang betul-betulkan biasa. Supaya sebutan makhraj keluar daripada rumah dia ataupun tempat keluar bunyi yang tepat itu jadi satu kebiasaan. Jadi orang kata apa? Spontan aja. So ada latihan yang saya dah sediakan ni untuk kita baca sama-sama. Kita boleh ulang 2-3 kali. Okey, supaya kita boleh biasakan sebutan makhraj yang betul, tepat dan sahih. Okey? Nak betulkan yang biasa, biasakan betul supaya peringkat permulaan ni mungkin kita nak kena adjust mulut, lidah, gigi dan sebagainya kan. Tapi dengan latihan tu, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh sebut dengan spontan je. Sekali jalan lembut aja. Sekali ayun je boleh sebut kan. Okey. So saya plan nak buat malam ni tapi dah lewat. Insya-Allah kita akan buat esok pagi insya-Allah. Kita akan buat latihan makhraj bermula daripada kawasan huruf yang berada dalam kawasan leher al-halqu, huruf lisan dengan huruf syafatain. Insya-Allah kita akan sambung esok pagi jam 9 pagi insya-Allah. Boleh Okey, ada persoalan lagi? Setakat ni? Boleh jelas Puan Nuraini okey Puan Nuraini
Puan Asnah pun dah jelas. Okey lah, Puan Ella pun jelas. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah. Okey, so sekadar itu sajalah majlis kita malam ni. Sebelum berpisah, seperti mana biasa, saya pohon jutaan ribuan kemaafan. Esok ke je? Oh ya ke? Latihan buat live. Ya, kita akan buat live esok sekejap. Jangka sekejap lah. Kalau panjang-panjang lah kan. Puan Ella dah ada saya bagi tu kan. Boleh gunalah kertas tu. Okey. Okey. Apa nama, insyaAllah. Macam Puan Asnah kerja, tengok rakaman dan balik esok. Oh, tapi esok Ahad ni. Puan Asnah di mana Pantai Timur Esok, Pantai Timur je lah kerja hari Ahad kan. Tak apa. Kalau kerja, Puan Asnah, saya harap boleh tonton balik lah. Sebab rasa sayang juga kalau tak tengok kan. Tak apa, tak dapat live sama dengan kita pun tak apa. Tapi harap dapat tengok balik lah sesi rakaman tu Walaupun kita tak dapat live. Tapi boleh tengok sesi rakaman pun insyaAllah kan. Janji kita tak tertinggal lah. Apa-apa yang penting kat situ kan insyaAllah. So sekali lagi saya ucap jutaan kemaafan kalau ada salah silap. Minta maaf banyak-banyak atas segala kekurangan. Kemudian saya sebenarnya kurang sihat malam ni. Saya hampir-hampir nak cancel lah tadi. Tapi rasa sayang juga. Lepas tu saya pula jenis, dia sebenarnya dia ada satu kemanisan kan. Bila kita mengajar tu dia kalau orang Pantai Timur kata naik syekh. Okay, naik syekh kan. Lepas habis kelas ni terlepek lah, makan ubat terlepek balik lah ni. Kan. Okay. Saya rasa sayang galat sebab takut tuan-tuan perempuan ternanti-nanti kan. Oh, Puan Asnah Johor. Oh, Johor. Oh, Johor kerja Ayat Okey. Okey, terima kasih mak saya pun ada. Terima kasih mak. Okey. Iron Man. Mana tak adalah cik esok. Iron Man boleh terbang, saya tak boleh terbang. Okey. Okey, terima kasih banyak semua. Terima kasih Dr. Suria, terima kasih Puan Asnah. Mak saya terima kasih banyak mak. Cik Yusof terima kasih. Puan Ella, berita terima. Puan Rosyada terima kasih banyak. Cik Kamrul Zaman, Cik Mahdi, Tuan Hams, Puan Nuraini, siapa lagi saya tak sebut nama, Puan Asnah, Puan Siti Zainun, Puan Umi, Puan Lia, dan semualah mana-mana yang saya tak sebut nama tu saya minta maaf. Cik Jambo yang ni nak pergi Pulau Pangku boleh cari Cik Jambo okey. Dah jadi pulau bebas cukai kat sana kan. Ni dah KP dah habis ni. Puan Nur Hayati, Puan Masyitah, okey. Cik Aslam, okey, dan semualah. Okey. Saya ucap terima kasih pada semua atas kesudian bersama dengan saya pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa. Thank you, terima kasih. Saya pun ucap terima kasih juga. Terima kasih juga. Okey, so insyaAllah kita akan jumpa pagi esok pukul 9. InsyaAllah. Saya ada kelas sesi Talqin Musyafahah esok 7.30 sampai 8.30 pagi. Kemudian saya rehat kejap, sarapan, minum air 2-3 gelas. InsyaAllah pukul 9 kita on. InsyaAllah. Kita akan sambung, kita akan buat latihan makhraj bersama-sama esok. Kita akan buat latihan makhraj, huruf-huruf yang keluar dari kosan leher. Kemudian huruf lidah, huruf bibir. InsyaAllah kita buat latihan makhraj huruf bersama-sama. Esok kita pastikan tidur malam ni cukup rehat. Esok kita nak praktikal esok kita nak exercise sikit esok. Exercise mulut, lidah dan tekak esok leher halku. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak Puan Siti Zainun, Puan Nur Hayati, terima kasih banyak insyaAllah. Kita jumpa esok pagi, jangan lupa jam 9 pagi insyaAllah kita akan buat latihan makhraj esok pagi. So saya rasa sekadar itu saja malam ni. Sekali lagi saya ucap terima kasih pada semua. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.